Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam sebuah sesi khas bagi sebuah kumpulan khas daripada salah satu daripada aktiviti NGO Poligami Harmoni. Ya, daripada NGO ini lalu dibuatkan satu program khas sempena Ramadan ini dengan nama program itu Harmonikan Jiwa Ramadan. Dan saya berterima kasih kerana sudi menjemput saya menjadi salah seorang speaker untuk memberi tazkirah, untuk berkongsi sedikit ilmu bersama para hadirin dalam kumpulan ini. Saya difahamkan kumpulan ini kecil saja, lebih kurang 30 ataupun lebih sikit daripada 30 orang. Alhamdulillah, yang hadir ini, yang memberi komitmen ini adalah mereka yang sebenarnya telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka dia akan berikan kepadanya kefahaman dalam agama. Ya, jadi moga-moga saya berharap dengan usaha, dengan sedikit belanja yang dikeluarkan oleh 30 orang ini untuk menyertai kumpulan kecil ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi mereka dunia dan akhirat. Termasuklah juga kepada para AJK yang menganjurkan program special, program khas ini. Ya, bagi giliran saya atas jemputan ini, saya ingin berkongsi sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu daripada hadis 40 yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu hadis nombor 19. Hadis nombor 19. Bagi para pendengar, para hadirin yang ada kitab ini, yang ada buku ni, ada terjemahan bahasa Melayu, ada English, ada Indonesia, ada, dan dalam app telefon pun ada. Sebab kitab ini sangat famous. Ya, mari kita sama-sama, saya bacakan dulu hadis ini, kemudian mungkin saya akan mengupasnya secara ringkas insya-Allah. Ya, hadis nombor 19 daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pada satu hari berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, ya ghulam, wahai budak, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, peliharalah Allah, nescaya Allah memelihara kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, peliharalah Allah, nescaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapan kamu. Iza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, mintalah daripada Allah. Wa iza sta'asta fasta'in billah, wa iza sta'anta fasta'in billah, dan jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan daripada Allah. Wa alam, ketahuilah, annal ummata, seandainya umat ini, lawijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in, jika mereka ni berhimpun untuk memberikan sesuatu manfaat kepada kamu, lam yanfa'uka, tidaklah ia bermanfaat bagi kamu, illa bisyai'in, melainkan sesuatu yang qad kataballahu alaka, sesuatu yang telah ditulis, yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kamu. Wa inijtama'u, dan jika mereka ini berhimpun, ala ayyadurruka, untuk memberikan sesuatu mudarat kepada kamu, ayyadurruka bisyai'in, lam yadurruka, tidaklah mereka ni berjaya memberikan mudarat kepada kamu, illa bisyai'in qad katabahullahu alaika, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada kamu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena, wajaffatis suhuf, dan telah pun kering lembaran-lembaran kertas yang ditulis takdir ini. Ya, ini hadis riwayat Imam Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Okey.
Mari kita mengupas hadis ini dan sama-sama kita mengambil beberapa pelajaran yang berharga daripadanya. Okey, hadis ini daripada Abdullah ibnu Abbas. Okey, pada zaman Nabi SAW ada 3 Abdullah. Ada 3 orang Abdullah yang merupakan anak muda yang sangat bijak, yang sangat cerdas fikirannya, dan mereka ni banyak menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Dan apabila Nabi SAW wafat, mereka ni banyak menyampaikan hadis, banyak menyampaikan ilmu kepada orang ramai. Mereka itulah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kedua Abdullah ibnu Mas'ud, dan ketiga Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ialah anak kepada Umar Al-Khattab. 3 Abdullah ini. Banyak hadis yang kita jumpa an Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, an Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar. Kalau ada hadis tu kita jumpa an Abdullah, daripada Abdullah, maka Abdullah di sini merujuk pada Abdullah ibnu Mas'ud. Sebab bagi Abdullah ibnu Mas'ud ni jarang-jarang dipanggil daripada Ibnu Mas'ud, selalunya daripada Abdullah. Maka itu merujuk pada Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau Abdullah ibnu Abbas akan disebut nama Ibnu Abbas, kalau Abdullah ibnu Umar akan disebut Ibnu Umar. Dan mereka ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka dalam umur belia, masih muda lagi, ya. Okey. Sekarang ni hadis ni daripada Abdullah ibnu Abbas, beliau berkata, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Adalah aku, kalau secara harfiahnya, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Okey, di sini para pensyarah hadis mereka membincangkan apakah maksud belakang di situ. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berjalan, baginda bukan berjalan macam para pemerintah yang lain. Pemerintah tu yang di depan, orang-orang lain duduk di belakang, duduk ikut je. Tetapi Rasulullah apabila berjalan, khasnya apabila berdua-duaan seperti ini, ianya adalah side by side, saling bersebelahan. Jadi apabila Abdullah ibnu Abbas sebut di belakang, kemungkinan besar yang ini berlaku ketika mereka sama-sama sedang menunggang. Sedang menunggang seekor haiwan, mungkin unta, mungkin keldai, mungkin kuda, dan Abdullah ibnu Abbas sedang membonceng di belakang. Kemungkinan besar. Okey, sebab kalau berjalan kaki, Rasulullah dan para sahabatnya, dalam kes ini Abdullah ibnu Abbas, mereka berjalan seiring. Dan ini ada satu, kita kata, petunjuk yang penting, bahawa jika seseorang itu betapa tinggi ke pangkatnya, betapa tinggi pun darjatnya apakah, dia sentiasa merendah diri dan dia berjalan bersama dengan apa nak kata, kalau dia ketua jabatan ke, bersama dengan pekerjanya ke apakah, kecuali jika terpaksa, macam kalau dalam kes ini di atas haiwan tunggangan, maka terpaksalah membonceng di belakang. Okey, jadi Abdullah ibnu Abbas menceritakan bahawa pada satu hari dia sedang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda kepadanya, ya ghulam, wahai budak. Ya, sebab Abdullah ibnu Abbas pada ketika ini umurnya masih budak. Okey, apabila Rasulullah wafat, diriwayatkan umur Abdullah ibnu Abbas lebih kurang 15 atau 16 tahun. So, tapi budak-budak zaman ini, disebabkan mereka ni hidup, apa nak kata, penuh komitmen terhadap Islam semua, tak ada handphone, tak ada game, tak ada Astro, tak ada Netflix, tak ada banyak distraction tu, otak mereka mudah ingat apa yang Rasulullah sabdakan. Demikian juga dengan lain-lain masyarakat Arab ketika itu, apabila mereka masuk Islam, apabila mereka mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mudah mengingat hadis. Sebab fikiran mereka ni jernih, tak ada benda-benda lain yang nak korapkannya. Jadi sebab itulah mereka mudah menghafal hadis, mudah menghafal ayat Quran, dan mudah menyampaikannya. Okey, apa sabda Rasulullah? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku hendak mengajar kamu beberapa kalimat. Di sini ada pengajaran penting. Kalau kita nak menasihati seseorang, kalau kita nak menegur seseorang, kita siap sediakan orang itu untuk menerima nasihat, untuk menerima teguran. Jadi kita prepare dia, kita prepare dia supaya dia mentally prepared to listen to us. Jangan dia sedang sibuk, dia tengah itu, dia tengah ni, kita tegur dia, kita nasihat dia, dia pun ya, lepas tu lupa. Okay? Jadi dalam kes ini Rasulullah SAW mempersiapkan Abdullah ibnu Abbas
yang dia nak sampaikan sesuatu. Lalu dia kata, ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku hendak mengajar kamu beberapa kalimat. Jadi samalah dalam kehidupan kita. Katakanlah suami, dia hendak menasihati isterinya, hendak menegur isterinya dalam satu perkara. Maka cari waktu yang sesuai, maka mulakan dengan baik. Okey. Panggillah mama ke umi ke apa ke, panggilan biasa pada isteri. Ni abang ada satu perkara nak nasihatkan ni. Abang ada satu perkara nak tegur ni. Abang ada beberapa perkara nak cakap tentang urusan kita esok ni. Jadi bila kita mulakan macam tu, isteri yang mendengar pun dia tengah busy ke, tengah fikir apa ke, dia pun mempersiap sediakan dirinya untuk mendengar. Sama juga kalau isteri nak menegur suami ke, jangan suami balik pejabat ke apa ke, sedang duduk letih, busy, baca surat khabar ke apa, dia berletih tu, kena ni, kena tu, apa semua. Tak. Kena duduk sebelah, pegang tangan ke apa ke. Abang ada benda nak cakap ni. Jadi perkara begitu sebagai contoh ya. Sama juga kalau ibu bapa hendak menegur, hendak menasihati anak-anak. Jangan anak tu sedang berlari sana berlari sini, masa itulah nak ditegur, masa itulah nak cakap. Memang tak masuk, bukan masuk kanan keluar kiri. Tak masuk kanan langsung. Tak masuk langsung pun. Lepas tu jadilah marah, ini cakap berapa kali tak dengar-dengar pun. Padahal kita sendiri yang tidak mempersiapkan anak-anak kita untuk mendengar nasihat kita, untuk mendengar teguran kita. Jadi kita belajar daripada sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini. Sebelum dia hendak menasihati, hendak memberi beberapa kata-kata mutiara kepada Abdullah bin Abbas, dia mempersiapkan diri Ibn Abbas dulu. Ya ghulam, wahai budak, wahai anak, sesungguhnya aku ingin mengajar kamu beberapa kalimat. Okay, apa yang ni ajar itu? Ihfazillah, peliharalah Allah, yahfazka, nescaya Allah akan memelihara kamu. Okay, saya nak fokus kepada yang tu dulu. Apabila dikatakan nescaya Allah memelihara kamu, pelihara dari sudut apa? Pelihara dari aspek apa? Tidak disebut dalam hadis ni. Berarti pelihara itu dalam sudut umum. Dari semua aspek, dari sudut keselamatan, dari sudut kesihatan, dari sudut rezeki, dari sudut keselamatan harta benda, dari sudut keselamatan agama, keselamatan agama kita, iman kita, Islam kita. Allah pelihara kita juga dari sudut akal kita supaya sentiasa tenang. Allah pelihara kita dari sudut emosi kita agar gembira ataupun bermotivasi. Tidak apa kita kata down, okey. Rasa tak ada mood lah, ataupun lebih teruk rasa murung, depression, rasa tekanan yang amat berat, stres, semua tu Allah pelihara daripadanya. Ya, sebab apabila Allah sebut bahawa Allah akan pelihara kamu, tidak dikatakan pelihara dari aspek apa, berarti ianya umum dalam semua aspek. Ya, rezeki, keselamatan, kesihatan, emosi, akal dan sebagainya dan sebagainya. Ya, bagi mencapai satu makam khusus ini, satu makam khusus di mana Allah pelihara kita. Untuk mencapai makam ini, kita terlebih dahulu perlulah memelihara Allah. Untuk mencapai makam ini, kita terlebih dahulu hendaklah memelihara Allah. Tapi macam mana pula pelihara Allah? Maha suci Allah daripada memerlukan penjagaan kita. Okay, maksud peliharalah Allah di sini ialah kita memelihara hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pelihara dari aspek apa tu? Pelihara dari aspek keyakinan kita kepada Allah. Pelihara dari aspek ibadah kita kepada Allah. Pelihara dari aspek ketakwaan kita kepada Allah dalam kita menjaga hukum hakam. Kita pelihara dari sudut hati kita kepada Allah Subhanahu Taala. Ya, dan yang ini saya nak kembangkan ya. Kita pelihara keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan macam mana tu? Keyakinan bahawa Allah lah yang mengatur segala yang berlaku di alam ini. Dan apa yang Allah aturkan itu semuanya baik. Meskipun ianya tak baik, pada zahirnya macam tak baik bagi kita. Okey, Allah mengatur kehidupan kita ni tak berkahwin langsung. Kita tak tahu, tapi mungkin ada kebaikan di sebaliknya. Allah mengatur kehidupan satu pasangan itu monogami saja. Kita tak tahu, tapi kita yakin ada kebaikan di sebaliknya. Dan mungkin Allah mengatur kehidupan seseorang itu dalam suasana poligami. Kita tetap yakin ada kebaikan di sebaliknya. Meskipun mungkin poligami itu sesuatu yang berat.
Demikian juga bukan sekadar kahwin-kahwin. Mungkin juga Allah mengatur seseorang itu mengalami perceraian. Perceraian itu berat baginya. Tetapi dia hendaklah yakin bahawa Allah mengatur yang terbaik daripadanya. Jadi ini, kita menjaga, kita memelihara hubungan kita dengan Allah dengan memelihara keyakinan kita kepada Allah. Kita pelihara keyakinan kita bahawa apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah uruskan, apa yang Allah aturkan, semuanya baik bagi kita. Meskipun pada zahirnya ada benda-benda yang kita nampak tak baik. Sebagai contoh, kita yakin bahawa apabila Allah menurunkan wabak COVID-19 ini, ada kebaikan di sebaliknya, meskipun banyak cabaran, banyak ujian di sebaliknya. Macam bila COVID-19 ini, saya ni dalam bidang aviation, dalam bidang penerbangan, kerja saya seorang pilot. Bagi saya dah banyak rakan-rakan yang lain, sama ada di Malaysia Airlines ke, Air Asia, Malindo, Firefly, dan juga syarikat-syarikat penerbangan lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, semuanya terjejas. Bukan terjejas sedikit-sedikit, terjejas dengan banyak. Banyak yang hilang pekerjaan, banyak yang diberi cuti tanpa gaji sehingga tempoh yang to be notified later. Cuti tanpa gaji sampai tak tahu bila-bila. Ada yang dipecat terus, ada yang diberi potongan gaji. Macam-macamnya, bukan sekadar pilot saja, bukan sekadar juruterbang. Anak-anak kapal, stewardess pun terlibat, mereka yang bekerja di airport pun terlibat, mereka yang bekerja di pentadbiran syarikat penerbangan pun terlibat, dan syarikat-syarikat kecil yang lain. Macam baru-baru ni yang menyediakan makanan. Yang menyediakan makanan untuk pesawat-pesawat ini ialah Brahim. Pernah dengar kan syarikat Brahim yang menyediakan in-flight catering. Tapi bila penerbangan dah tak ada, kalau ada pun sekadar kargo, tidak ada yang nak bawa penumpang, mereka tidak ada lagi bisnes perniagaan untuk menyediakan makanan. Maka mereka pun sekarang ini mengalami kegawatan ekonomi. Demikian juga yang kadang-kadang kerja cleaner, pembersih, cleaner airport, cleaner kapal terbang. Nak bersihkan airport tapi tak ada orang dekat airport. Nak bersihkan apa? Nak bersihkan kapal terbang pun tak ada. Jadi semua terlibat. Daripada yang kerjaya yang tinggi, di pertengahan, sehinggalah yang lebih rendah. Jadi macam saya pun terlibat juga. Dan ini memang sebagai sesuatu yang berat bagi saya. Tapi saya yakin ada hikmah di sebaliknya. Dan bila saya fikir-fikirnya pun, ada juga hikmah-hikmahnya kepada saya. Ada benda-benda yang saya baru belajar. Tentang financial management, pengurusan kewangan ke apa semua tu, di sebalik cabaran COVID-19 ini. Ini sebagai contoh. Jadi kita pelihara keyakinan kita kepada Allah bahawa apa saja yang Allah takdirkan, semuanya ada kebaikan di sebaliknya. Contoh yang lain, tahun lepas saya sendiri baru menghadapi perceraian. Saya tidak mahu perceraian tersebut, tetapi isteri saya yang mahu bercerai. Saya cuba on my side, saya cuba pujuk, saya cuba bawa kaunseling, jumpa ibu bapa apa semua tu, tetapi dia tetap juga hendak minta untuk bercerai. Jadi apa nak kata, kita bernikah secara baik, bercerai juga secara baik, sebab saya tak mahu isteri hidup dalam suasana terpaksa dengan saya. Jadi ini sesuatu yang berat bagi saya. Tapi nampaknya itulah yang Allah mahukan, tak apa. Saya yakin ada hikmah di sebaliknya. Ada hikmah di sebaliknya. Jadi ini antara contoh keyakinan kita. Kita pelihara keyakinan kita kepada Allah. Meskipun benda-benda yang berlaku tu sangatlah berat, sangatlah menyedihkan, pada zahirnya tak nampak apa-apa kebaikan, tetapi kita tetap yakin ada kebaikan di sebaliknya. Kemudian dari sudut akidah, dari sudut keyakinan. Kemudian kita juga pelihara hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut amal ibadah kita. Dan di sini berdasarkan hadis ini, berdasarkan manfaat yang kita nak capai, yang ini kita hendak meraih satu makam khusus di mana kita ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah memelihara ibadah kita kepada Allah. Kita hendaklah upgrade ibadah kita daripada sebelum ni duk ikut-ikut saja apa yang ustazah favorite kita ajar, apa yang ustaz selebriti itu ajar. Sekarang kita ubah. Kita beribadah dengan apa yang Allah hendak kita ibadah. Bukan lagi dengan apa yang orang ajar. Bukan lagi dengan apa yang kebiasaan masyarakat kita buat.
Bukan lagi dengan apa yang masyarakat kita kata, apa salahnya, ini benda yang baik. Okay? Kita tidak lagi beribadah dengan apa yang kita suka, dengan apa yang kita anggap baik, dengan aku dah buat benda ni 20 tahun, dah 40 tahun, ada pula orang nak kata benda ni tak payah buat. Sekarang kita upgrade ibadah kita. Kita ubah ibadah kita. Kita ubah manhaj ibadah kita. Kita bukan lagi nak pelihara hubungan kita dengan ustazah favourite kita. Bukan lagi nak pelihara hubungan kita dengan masyarakat tu. Kita pun beribadah dengan apa yang masyarakat suka. Kita bukan lagi nak beribadah menjaga hubungan diri kita sendiri, syok sendiri beribadah. Tapi kita beribadah dalam rangka memelihara hubungan dengan Allah. Dan kalau nak memelihara hubungan kita dengan Allah, kita beribadah dengan apa yang Allah syariatkan. Jika Allah tak syariatkan, sekalipun zikir tu ada sebut alif secara ekstra, kita jangan sebut. Kalau Allah Allah dan Rasulnya tidak ajar, jangan kita buat. Tak payah kita buat alasan ini adalah baik, ini orang ramai telah buat, ini adalah sesuatu yang baik. Jangan semua tu. Sebab kalau kita buat semua tu, kita akan jadi seperti masyarakat yang biasa. Dan bila kita jadi masyarakat yang biasa, kita tidak akan meraih satu posisi, satu makam yang istimewa di mana kita ini berada di dalam pemeliharaan Allah. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, peliharalah Allah. Kita hendak menjadi seseorang yang dalam beribadah itu, metodologi kita, manhaj kita, kita memelihara hubungan kita dengan Allah. Sehingga dengan itu kita tidak akan berzikir melainkan apa yang Allah mahu kita berzikir tentangnya. Sebab zikir ni maksudnya ingat. Kita sebut-sebut nama Allah. Macam mana kita nak Allah sebut namanya? Ya, tidak lain dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi contoh. Sekarang ini masyarakat kita apabila ada sesuatu berita ke, baik gembira, baik sedih, disebutnya Allahu. Kadang type Allahu, dalam WhatsApp Allahu, dalam FB Allahu. Allahu ni siapa yang ajar sebenarnya? Dari sudut grammar bahasa Arab salah, sebab bila kita sebut Allah dari grammar bahasa Arab, huruf yang hujung tu kita tak bunyikan. Kita sebut Allah saja. Kalau kita nak sambung Allahu, dia ada sambungan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Karim, Allahu Ahad. Ada sambungannya tu. Allahu saja tak ada. Okay, kita mungkin kata macam ada gempak lah sebut, ada rasa lah sebut. Saya nak bagi contoh. Apabila umat Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi perang Badar, perang Uhud, perang itu, perang ini, mereka nampak musuh. Ada Allahu ramainya. Kami ini perang Badar ni 313 orang saja. Mereka tu musuh lebih kurang 1000 orang. Allahu. Macam mana nak menang? Ada ke macam tu? Katakanlah lepas tu perang. Lepas tu menang, happy. Allahu kita menang. Ada ke begitu? Tak ada. So ini satu benda yang satu kebiasaan masyarakat kita buat, ditambahnya ujung tu. Tu siapa mari? Siapa yang ajar? Ya? Dari sudut grammar pun salah. Dari sudut kita kata, apakah kita nak berzikir kepada Allah? Kalau kita bergembira pada Allah, sebut saja Alhamdulillah. Sebut saja Masya Allah, ini daripada Allah. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Ya? Bahawa bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, apabila beliau mendapat sesuatu yang menggembirakannya, beliau bersebut alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus solihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah sesuatu yang baik, sesuatu yang soleh. Dan jika dia mendapat sesuatu yang tidak disukainya, disebut alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Ini daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allahu, bukan gembira Allahu. Ada dapat sesuatu yang sedih Allahu. Okey? Ini sebagai satu contoh. Kita nak pelihara hubungan kita kepada Allah, kita kena upgrade metodologi kita beribadah kepada Allah. Baik solatnya, baik puasanya, baik apanya. Jangan kita tokok tambah walaupun satu huruf. Melainkan itu yang Allah kehendaki. Melainkan itu yang pesuruhnya, messengernya kehendaki. Itu yang diajar oleh Allah. Barulah kita benar-benar menjaga hubungan kita dengan Allah. Barulah kita benar-benar dapat meraih satu darjat di mana Allah juga memelihara kita. Kemudian apa lagi? Dari sudut keyakinan, dari sudut ibadah dan juga dari sudut hukum hakam. Ada benda yang Allah perintahkan, kita buat. Ada benda yang Allah larang, kita jangan buat. Ada benda yang para ulama kata makruh,
Seboleh-bolehnya tinggalkan. Jangan makruh aja, boleh je ni. Okey, tinggalkannya. Okey, bila kita pelihara hubungan kita dengan Allah dengan menjaga hukum hakamnya, Allah akan memelihara kita. Kemudiannya apa? Kita juga pelihara hubungan kita dengan Allah dari sudut apa kita panggil fiqh hati, dari sudut hati kita ni, tawakal kita ni kepada Allah. Apabila kita sudah berusaha, kita bertawakal kepada Allah, artinya kita serah kepada Allah. Jika berjaya, apa yang kita usahakan tu berjaya, kita bersyukur dan berterima kasih. Jika apa yang kita usahakan tu tak berjaya, kita bersabar, menerima apa yang ada, kemudian kita cuba plan B ke plan C ke apa. Jangan kita merungut tak habis-habis, komplain tak habis-habis, ya. Dari sudut tawakalnya, dari sudut marahnya, dari sudut redanya, dari sudut apa yang menggembirakan kita, apa yang menyedihkan kita. Orang yang memelihara hubungan dia dengan Allah, dia marah apabila dia melihat adanya orang-orang yang menyalahgunakan Islam untuk tujuan ekonomi. Disebut sebagai apa? Menunggang agama. Dia akan marah sebab dia sayang pada Islam. Dia pelihara hubungan dia dengan Allah, dan dia akan marah apabila orang menggunakan agama Allah untuk tujuan ekonomi. Sebagai misalnya, orang yang pelihara hubungannya dengan Allah, dia akan gembira dengan perkara-perkara yang kita kata membantu Islam. Adanya masjid baru yang ditubuhkan, dia akan turut gembira. Ini sebagai contoh. Bila seseorang itu memelihara hubungannya dengan Allah dalam semua aspek ini, semampu yang mungkin, sebaik yang mungkin, maka sekali lagi, sebagaimana hadis ini, hasilnya, natijahnya ialah Allah yang akan memelihara kita. Allah akan pelihara kita dari semua aspek. Dan kemudian perkara ini Rasulullah SAW tekankan lagi. Peliharalah Allah, nescaya kamu mendapati Allah di hadapan kamu. Apa pula maksud Allah di hadapan kamu? Okey. Jangan pula bayangkan Allah di depan, tak, bukan di situ. Maksudnya di sini ialah Allah di hadapan kita ialah Allah memimpin kita. Apabila kita ada masalah ke apa ke, Allah akan beri ilham kepada kita bagaimana untuk menelusuri masalah tersebut. Kalau kita hendak buat sesuatu yang tak baik, kadang-kadang bukannya sengaja, tak sengaja tengah duduk-duduk di pejabat sembang-sembang dengan kawan, tiba-tiba topik masuk kepada mengata, kepada mengaibkan ketua jabatan lah katakan. Lalu Allah mengilham kepada kita, ini benda yang salah, jangan join, ataupun lebih baik tegur kawan-kawan supaya jangan sebut sama. Ini maksud Allah di hadapan kita. Bukannya secara fizikal di hadapan kita, tetapi Allah memimpin kita dalam apa yang kita lakukan. Kita nak buat sesuatu yang baik, Allah permudahkan bagi kita. Kita nak buat sesuatu yang tak baik, Allah melarang ataupun Allah mengilhamkan kepada kita untuk tidak melakukannya. Ini sudah tentu satu keutamaan yang sangat penting, ya. Sangat-sangat penting dan sangat-sangat utama. Ya, banyak lagi contoh. Tapi ringkasnya, apabila dikatakan nescaya kamu akan dapati Allah di hadapan kamu, ialah Allah will lead us. Allah akan memimpin kita dalam perkara yang kebaikan, dan Allah juga akan menahan kita, melarang kita daripada melakukan perkara yang tidak baik. Sebab kadang-kadang secara tak sengaja terjerumus, termasuk dalam kumpulan yang tidak baik ke, dalam perbuatan yang tidak baik ke, maka Allah akan membimbing kita. Ini hasilnya, ini natijahnya daripada kita memelihara Allah. Demikian betapa pentingnya. Kadang-kadang kita ni dari sudut pemeliharaan kita kepada Allah, kadang-kadang sebahagian kita sangat minimum, tapi kita expect macam-macam daripada Allah. Kita beribadah kepada Allah pun sekadar yang wajib saja. Yang wajib itu pun cincai saja. Tapi kita mengharapkan macam-macam daripada Allah. Padahal seandainya kita ni hendak bagi yang wajib saja, Allah pun boleh bagi rezeki kita sekadar yang wajib saja. Nasi ikan kering dengan kicap pun okey je, cukup lah tu. Tak payah nak makan yang mewah-mewah. Betul atau tidak? Asalkan ada pondok kecil, ada bumbung, ada tempat tinggal lah tu, tak payah perlunya ada rumah yang proper. Tetapi kita nak lebih daripada Allah. Tetapi hubungan kita dengan Allah kita tak jaga. Macam mana tu? Ini pun walaupun kita ni serba minimum dengan Allah, macam-macam Allah telah beri kepada kita. Bagaimana pula kalau kita benar-benar menjaga
hubungan kita dengan Allah dalam semua aspek yang saya sebut tadi. Bayangkan apa pula yang Allah kurniakan kepada kita. Bagaimana pula pemeliharaan Allah kepada kita. Baik, kita teruskan ya. Ketahuilah. Okey, sebelum itu, apabila kamu meminta, maka mintalah daripada Allah. Dan apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan itu daripada Allah. Apabila kita sebut minta pertolongan ini atau minta sesuatu, dia ada dua ya. Pertama, sesuatu yang merupakan hak Allah semata-mata. Manusia tidak boleh memberinya, maka kita hendaklah minta daripada Allah. Tak boleh minta daripada sesama makhluk. Contohnya kita nak minta ampun daripada dosa. Kita minta direct daripada Allah. Okey, tak perlu nak confession macam agama Kristian. Mereka pergi ke gereja, mereka minta, mereka masuk dalam satu kotak khas. Dalam kotak tu macam ada dua ruang. Satu ruang padri duduk situ, satu lagi kita yang masuk. Oh Father, I have sinned. So Father pula jawab, yes my son, what have you done? Oh, I have done so and so, so and so. Please forgive me. Please ask the Father to forgive me. Lepas tu padri tu pula jawab, your Father is the most forgiving. He will forgive you. Do not be in despair. Sebagai contoh ya. Tetapi kita agama Islam, hubungan kita dengan Allah direct. Tak perlu melalui sekian-sekian orang. Maka jika hendak meminta ampun, minta ampun direct kepada Allah. Jika kita hendak minta hidayah, minta hidayah direct daripada Allah, bukan melalui sekian-sekian orang. Kalau kita hendak minta rezeki, lapangkan rezeki, diluaskan rezeki, minta direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dalam aspek-aspek yang lain ya. Apabila kamu minta, mintalah daripada Allah. Apabila kamu minta tolong, tolong daripada Allah. Itu dari aspek pertama. Dari aspek kedua, macam mana pula kalau nak meminta tolong sesama manusia? Boleh jika itu memang urusan manusia, tapi dengan syarat dalam hati kita ni harapan bantuan itu bukan datang daripada manusia tu, tapi datang daripada Allah SWT. Artinya apa? Allah SWT akan mengilhamkan orang itu untuk membantu kita. Allah SWT akan merajinkan orang itu untuk membantu kita. Jangan kita berkeyakinan orang itu yang akan bantu. Tak. Kita berkeyakinan Allah lah yang telah merajinkan orang itu untuk bantu kita. Sebab tu kadang-kadang kita minta tolong kepada A, dia macam tak nak tolong. Kita minta tolong pada B, dia tolong. Kenapa? Sebab Allah yang telah merajinkan B untuk menolong kita. Jadi boleh meminta tolong kepada sesama manusia dalam urusan manusia. Contoh kita minta tolong kawan untuk angkat barang berat. Kita minta tolong orang untuk tukar tayar. Katakan tayar kita pancit tengah jalan, kita tak tahu apa nak buat. Kita minta tolong orang tengokkan kereta enjin rosak katakan. Ya, boleh minta tolong dalam urusan manusia, tetapi dalam hati kita ni, dalam harapan kita ni hendaklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kala di kalangan manusia berlaku dia minta tolong pada manusia dan harapan dia pun kepada manusia. Macam orang yang sakit, dia pergi jumpa doktor, dia merayu-rayu kepada doktor itu agar dirawat dan diberikan ubat yang menyembuhkan. Dan harapan kesembuhan itu ialah pada doktor itu, bukannya pada Allah. Padahal boleh saja kita berjumpa dengan doktor, tetapi hati kita hendaklah kepada Allah. Dengan erti kata, jika Allah nak sembuhkan, Allah akan sembuhkan aku melalui doktor ini, melalui ubat yang akan diberikan. Ini sebagai contoh. Perkara ini penting ya, sebab ada kalangan kita katakan dalam sesuatu masalah, macam tadilah jumpa doktor tu, dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah hati aku ni, sembuhkanlah penyakit aku ini. Dia berdoa juga. Tapi bila dia jumpa doktor, doktor, dia merayu-rayu. Saya ni dah sakit, 3 hari tak boleh bangun, 3 hari tak boleh puasa, asyik begini, badan rasa begini, tolonglah doktor, ni bagilah saya ubat. Jadi dia begitu merayu. Dengan Allah dia tak merayu. Dengan Allah sekadar, ya Allah sembuhkanlah aku, itu saja. Lebih daripada itu tak ada pun. Dan harapan dia agar doktor yang menyembuhkan itu 80%. 20% kepada Allah saja. Itu salah di situ. Itu dah salah dan perkara yang boleh mengganggu tauhid. Jadi apabila kita minta tolong kepada sesama manusia, hendaklah dengan harapan, hendaklah dengan with the hope that Allah will help us through that person. Kita minta tolong sesama manusia boleh dengan harapan
keyakinan bahawa Allah yang akan menolong kita melalui orang tersebut. Rasulullah SAW sendiri pernah meminta tolong kepada sesama manusia. Jadi minta tolong itu bukan salah. Bahkan minta tolong orang bukan Islam pun boleh. Ya, apabila Rasulullah SAW hendak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW minta tolong kepada Ali untuk pura-pura tidur di katilnya supaya musuh-musuh ingat Rasulullah masih di rumah dan sedang tidur. Padahal Rasulullah keluar. Jadi boleh minta tolong. Kemudiannya untuk berhijrah tu, Rasulullah meminta tolong daripada seorang yang bukan Islam ketika itu untuk membawa, untuk menjadi tour guide, untuk membawa mereka ke jalan melalui jalan rahsia yang tidak diketahui oleh musuh-musuh baginda di Mekah ketika itu. Dan orang itu dalam kitab-kitab sejarah disebut adalah orang bukan Islam. Tetapi dia seorang yang jujur, yang amanah, dan dia ada kepakaran untuk mengetahui jalan yang rahsia, yang tersembunyi untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi ini menunjukkan boleh meminta tolong kepada sesama manusia, akan tetapi dengan harapan, dengan keyakinan Allah yang sebenarnya akan menolong. Orang itu hanyalah sarananya, hanyalah sebabnya. Allah akan merajinkan orang itu menolong kita. Allah akan mengilhamkan orang itu untuk menolong kita. Ini adalah penting supaya hubungan kita dengan Allah SWT akan tetap terpelihara dari aspek akidah, dari aspek keyakinan. Sebab minta tolong ni sesuatu yang biasa berlaku dalam kehidupan kita kan. Dan kita ni memang pun dianjurkan tolong menolong. Tapi ada sesuatu yang kita mesti tahu ya dalam bab minta tolong ini, dalam bab apabila kita memperolehi pertolongan, memang kita ucapkan terima kasih kepada orang itu, tetapi kita juga bersyukur kepada Allah SWT. Mengucap terima kasih itu penting. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Jadi ucap terima kasih itu penting juga. Ya. Jadi saya harap para hadirin dapat membezakannya. Ya, mungkin berlaku kekeliruan di sini, boleh ke minta tolong? Ya, boleh kita minta tolong sesama manusia, itu boleh, tetapi dengan harapan, dengan keyakinan Allah yang akan menolong kita melalui orang itu. Bila telah selesai, kita ucapkan terima kasih kepada orang itu dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penting di sini. Kemudian Rasulullah bersambung, wa'alam, ketahuilah annal ummata, seandainya umat ni kumpulan manusia yang besar tau. Bukanlah sekumpulan manusia, tapi seandainya jumlah orang yang sangat besar, mereka ni istama'u, mereka ni berhimpun, okey, untuk memberi kamu sesuatu manfaat. Mereka ni semua berhimpun, mereka berbincang, mereka bersepakat untuk memberi kamu sesuatu yang kamu nak, sesuatu yang kamu suka, yang sesuatu yang baik. Ya, tidak akan dapat manfaat itu, kamu tak akan dapat berjaya, tak akan dapat manfaat itu kecuali sekadar apa yang Allah telah takdirkan kepada kamu, kecuali apa yang Allah telah tulis bagi kamu. Itu saja. Kalau Allah tulis tak ada, tak adalah. Kalau Allah tulis sebahagian, saya sebahagian je dapat. Ataupun kita berusaha yang lain tapi dapat yang lain. Di sini ada satu perkara yang penting. Kalau kita telah berusaha tapi tak berjaya juga, jangan putus asa, jangan kecewa. Okay? Tetapi ada apa yang disebut dalam masyarakat kita, berdamailah dengan takdir, sebab itulah yang Allah takdirkan, dan kita berkeyakinan itulah yang ada di sebaliknya. Okay? Dan jika manusia ni, umat ni yang ramai-ramai ni berhimpun untuk menjatuhkan, untuk mengenakan kamu dengan sesuatu mudarat, tak akan berlaku mudarat itu kecuali sekadar apa yang Allah telah takdirkan bagi kamu, Allah telah takdirkan kepada kamu. Okey, dan sekali lagi Allah tegaskan telah diangkat pena dan telah kering pernah kata lembaran-lembaran. Ini dari sudut penulisan takdir. Okey, bahawa benda ni telah pun Allah tulis, telah pun Allah tentukan lama dulu, dan telah pun kering tu maknanya telah diangkat pena ni, maknanya tak tulis lagi dah. Dah tulis dah dulu, tak tulis lagi dah, bukan nak tulis takdir yang baru lagi. Dan telah pun kering lembaran-lembaran, bererti benda ni telah pun final. Bukanlah baru tulis, lepas tu boleh padam-padam, lepas tu tulis balik ke apa. Ya, ini dalam bab qadar dan qadar. Tapi apa yang penting di sini ya,
Kadang-kadang kita telah berusaha untuk mendapatkan sesuatu tapi tak berjaya. Ya. Maka jangan kecewa, kerana itulah yang Allah takdirkan kepada kita. Kadang-kadang kita rasa bimbang, orang ramai macam bersepakat untuk menjatuhkan fitnah, menjatuhkan mudarat kepada kita. Jangan bimbang, sebab mudarat ke fitnah itu tidak akan mengena, melainkan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Okey. Kalau kena pun bukan kerana orang tu pandai, bukan kerana mereka ni bersepakat untuk buat perancangan pandai, tak, tetapi sengaja Allah kenakan sebagai ujian kepada kita. Bagaimana kita melaluinya? Apakah dengan merungut? Adakah dengan cara-cara yang menyelisihi syariat? Ataupun dengan cara-cara yang halal? Cara-cara yang selari dengan syariat. Ya? Yang terakhirnya, apabila dikaitkan dengan poligami misalnya. Apabila dikaitkan dengan poligami, ya, seandainya suami itu, dia nak nikah lagi, dan dia rasa nikah tu adalah sesuatu yang bermanfaat baginya. Dia nak nikah lagi. Lalu dia bawa semua kawan dia, semua geng dia, semua sama-sama lah pakatlah untuk tolong mudahkan dia poligami. Ya. Semua jabatan dia, semua office ke apa, tolong apa begitu. Tapi Allah tulis padanya dia tak jadi poligami. Maka tak akan jadi poligami itu tersebut. Maka isteri sedia ada, mungkin rasa berat, mungkin rasa tak mau terima poligami tersebut. Dia tak perlu bimbang. Kerana kalau Allah kata tak jadi, tak jadi punya. Jangan risau sangat. Okay? Takkan tetapi kalau Allah kata jadi, maka tak apa, kita terima. Sebab itulah takdir Allah, dan percaya, kita keyakin bahawa setiap yang Allah takdirkan itu ada kebaikan di sebaliknya, meskipun kita pada zahirnya tidak menyukainya. Sama juga. Okey, katakan suami yang hendak berpoligami, lalu dia tengok isteri sedia adanya, mungkin tak ada di sini, isteri dia adanya panggil kawan-kawan apa semua, mereka bersepakat, berkumplot untuk menggagalkan rancangan poligami itu. Jangan bimbang. Kalau Allah kata tak berjaya plan itu, memang tak berjaya. Sekalipun macam mana mereka bekerjasama untuk menggagalkan rancangan poligami itu. Ya demikian juga, katakanlah isteri itu hendak membuat sesuatu fitnah, hendak membuat sesuatu yang buruk kepada si suami ataupun kepada bakal isteri, supaya tak berlaku poligami tersebut. Okay, yakinlah bahawa kalau Allah kata tak menjadi, tak menjadilah punya. Walaupun dia pergi jumpa orang yang paling hebat ke macam mana ke apa semua tu. Dan kalau Allah izinkan rancangan buruk isteri itu berlaku, berjaya berlaku, bukanlah kerana isteri itu yang hebat ke apa, bukanlah kerana perancangan dia tu hebat, akan tetapi Allah sengaja izinkan sebagai ujian untuk lihat bagaimana dia melalui ujian itu. Apakah dengan cara-cara yang disyariatkan ataupun dengan cara-cara yang dilarang oleh syariat Islam. Ya, jadi dalam kehidupan kita ni sepatutnya kita tenang saja. Kita tenang saja, jangan kita bimbang apa orang lain buat kat kita. Jangan kita bimbang kalau yang ni poligami akan jadi sekian-sekian, kalau aku nak poligami isteri aku buat sekian-sekian lah apa begitu. Okay, sebab semuanya telah ditentukan oleh Allah SWT. Kita hanya usahakan yang terbaik sahaja. Ya, jadi dalam bab takdir ini, penulisan, qada dan qadar, keyakinan bahawa apa sahaja yang Allah takdirkan itu semuanya baik. Okey, nak dikupas sangat panjang, mungkin lari daripada tajuk ini ataupun menjadi satu yang sangat panjang. Okey, jadi boleh rujuk ataupun dijemput merujuk pada buku saya 47 persoalan qadar dan qada. Okey, sekejap. Buku ini boleh dimuat turun secara percuma di hafizfirdaus.com. Okey, dan juga boleh dipesan, ya, boleh dibeli edisi bercetak di jahabesar.com.my. Okey, jahabesar.com.my. Ya, jadi itu tazkirah yang ingin saya sampaikan. Okey, saya ulangi sedikit beberapa poin penting. Yang pertamanya, apabila ingin memberi nasihat, ingin memberi teguran, maka persiapkan orang itu untuk menerima teguran ataupun nasihat tersebut. Jangan terus cakap. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ya ghulam, ini sesungguhnya aku hendak mengajar kamu beberapa kalimat." Prepare that person dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, peliharalah Allah. Pelihara Allah dari sudut akidah, dari sudut keyakinan kita kepadanya. Peliharalah Allah dari sudut ibadah kita kepadanya, dari sudut hukum hakamnya, dari sudut gerak hati kita kepadanya. Nescaya Allah akan pelihara kita. Allah akan pelihara kita dari segala aspek. Dari aspek keselamatan, kesihatan,
harta benda, kewangan, ketenangan minda, ketenangan emosi dan sebagainya. Bukan sekadar itu, Allah juga Subhanahu Wa Taala akan berada di hadapan kita dengan maksud akan memimpin kita dalam perkara-perkara yang baik dan akan menghalang kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kemudiannya apabila minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ini ada dua aspek. Pertama, dari aspek yang merupakan hak Allah saja, seperti mengampunkan dosa, seperti memberi hidayah, seperti melapangkan rezeki, seperti memberikan al-afiyah, kesejahteraan. Ini kita mohon daripada Allah saja. Tak boleh mohon daripada sesama manusia. Tak kisah besar mana sekalipun serbannya, tak kisah kemas macam mana sekalipun selendang yang digantung di bahunya, tak kisah besar mana biji tasbih orang tu pun tak boleh minta darinya. Kemudian minta tolong dari urusan sesama manusia. Boleh minta tolong, akan tetapi dengan keyakinan, dengan harapan bahawa Allah SWT yang akan memberi pertolongan tersebut melalui orang yang kita minta tolong itu. Kemudiannya, hendaklah kita yakin jika semua orang bersepakat nak buat sesuatu manfaat, kalau Allah kata tak menjadi, tak jadi juga. Dan kalau semua orang bersepakat untuk membuat sesuatu mudarat, kalau Allah kata tak menjadi juga. Jadi kita hanya usahakan apa yang terbaik. Jangan bimbang apa orang lain buat kepada kita. Usahakan yang terbaik. Jika ianya memang baik bagi kita, Allah akan berikan. Jika ianya tak baik bagi kita, Allah tidak akan berikannya. Kita kena yakin semua yang Allah berikan kita ini adalah baik untuk jangka masa yang panjang. Bukan sekadar yang kita nampak secara zahir saja. Ya, jadi moga-moga melalui hadis ini dan juga kupasan daripada saya ada manfaatnya kepada diri saya sendiri dan juga kepada para hadirin. Untuk sesi ini ada soal jawab ke? Nampak ada Puan Haryani di situ sebagai pengerusi program. Semua orang bersepakat untuk membuat sesuatu. Okey, ada di sini. Apa pendapat Kapten tentang komen tinggallah guru yang hanya memberikan ilmu dan mengeluarkan hujah semata-mata, kerana hujah daripada Allah tidak mungkin kita dapat melepasi. Ini saya tak faham sangat ni. Tinggallah guru yang hanya memberikan ilmu dan mengeluarkan hujah semata-mata, kerana hujah daripada Allah tidak mungkin kita dapat melepasi. Ini saya tak faham lah. Apa hari ni kalau boleh ulas lanjut ke apa ke? Nampaknya yang hadir pun 3 orang saja. Mungkin tidak ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita boleh, kalau Puan Haryani nak komen, nak ulas lanjut tentang apa yang ditanya sebelum ni. Kalau tidak, kita boleh tutup majlis. Sekejap. Okey. Tak apa, sementara menunggu tu, okey tak apa. Ada di sini. Boleh seorang isteri meluah sikap kekurangan suami sendiri kepada lelaki lain untuk selesai masalah yang dihadapi. Bolehkah seorang isteri meluah sikap kekurangan suami sendiri kepada lelaki lain untuk selesaikan masalah yang dihadapi? Okey, boleh jika dengan keyakinan lelaki ataupun sesiapa individu yang kita luahkan itu orang yang dipercayai, yang diyakini dapat memberi solusi yang membina. Ya, sebab dibimbangi banyak orang, kadang-kadang yang kaunselor ni pun sendiri, yang kerja kaunselor ni pun, baik yang official ke tak official ke, bila diluahkan, kemudian berita tu macam tersebar pula, ataupun dia tidak pandai menyimpan berita. Dia tidak pandai memberi nasihat yang betul. Jadi kalau seorang isteri itu, dia hendak meluahkannya kepada orang yang diyakini dapat menyimpan rahsia. Dapat menyimpan rahsia. Okay? Kemudiannya, dapat memberi nasihat-nasihat yang kita kata bermanfaat. Kemudian, atas dua ini boleh diceritakan. Jika tidak, saya tahu kalau nak simpan seorang saja macam susah. Maka carilah orang-orang yang kita kata menepati dua ciri ini. Baik lelaki, baik pun perempuan.
ya, supaya kita dapat minta bantuan dia untuk memberi nasihat ke atau memberi jalan keluar daripada kemelut yang sedang dihadapi ke. Ya. Tapi bagi saya lebih baik suami isteri ni kedua-duanya berjumpa dengan kaunselor yang diyakini. Sebab sekarang ini bila isteri yang meluahkan, mungkin dapat version daripada isteri saja. Saya sendiri kadang-kadang apabila isteri ataupun salah seorang pasangan meluahkan sekian-sekian, saya akan kata itu saya tak dapat komen sebab only one side of the story. Saya tak tahu di pihak lain pula bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya. Jadi kalau begini, lebih baik kedua-dua suami isteri berjumpa dengan kaunselor yang diyakini, ya, yang boleh menyimpan rahsia apa semua tu, dan dua-dua orang meluahkan apa pandangan supaya dapat cerita yang lengkap. Kalau tidak, hanya sebelah cerita sahaja, dan itu kebanyakannya tidaklah membantu sebab only one side of the story. Okey, daripada harian ni panjang okey. Pesanan dari tok guru saya, tinggallah guru yang hanya memberikan ilmu dan mengeluarkan hujah semata-mata kerana hujah daripada Allah tidak mungkin kita dapat melepasi. Usah bermani diri dengan tauhid hujah kerana tauhid bukanlah hujah semata-mata, tetapi kedudukan, tempat, makam, darjat, martabat seorang murid yang mampu mematikan hujah, menyelesaikan masalah dalam bab akidah, syariat, akhlak serta jihadul bin nafs dan jihadul bil mal. Jika tiada adab, tiadalah akhlak. Jika tiada akhlak, tidak akan zahir syariat. Kalau tidak keberatan, boleh ke Kapten komen tentang pernyataan di atas. Saya tak berapa faham sangat apa maksud tok guru tersebut. Tapi kalau yang saya boleh katakan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka berdakwah pada umatnya, dalam rangka mengajar umatnya tentang Islam, baginda sendiri mengajar berdasarkan ayat Quran, berdasarkan hadis-hadis baginda tentang tauhid, tentang syariat, tentang akidah dan sebagainya, maka itulah cara yang betul. Meskipun ada yang berkata, tinggallah kerana hujah kita tidak boleh melepasi Allah. Memang tak boleh melepasi Allah, tapi itulah yang Allah mahu kita belajar tentangnya, tentang dirinya, tentang syariatnya, dan sebab itulah Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai messengernya, dan kita sendiri telah berikrar, telah bersyahadah bahawa kita menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai messenger Allah, sebagai pesuruh Allah. Maka kita belajar daripada Rasulullah segala hujah-hujah yang berkaitan dengan tauhid, akidah, syariah, hukum hakam apa semua tu. Ya. Tak patut ditinggalkan sebab itulah messenger Allah, itulah yang Rasulullah ajar kepada kita. Okay, jika tiada adab, tiadalah akhlak. Jika tiada akhlak, tidak akan zahir syariat. Yang ini saya tak berapa faham sangat. Mungkin tok guru itu hendak menekankan kepentingan adab, kepentingan akhlak, iaitu memang penting. Akan tetapi kita kata dia kena sama-sama. Janganlah nak pentingkan adab, akhlak saja, tapi hukum-hukum syariat ditinggalkan pula. Sebab ada juga orang hukum-hukum syariat yang dijaga, tetapi adab, akhlak yang itu tu diabaikannya. Ada orang semayang ni jaga, puasanya jaga, mulut selalu berzikir, tetapi akhlaknya sesama manusia nak ucap terima kasih pun tak boleh. Yang itu salah. Maka kita menjaga kedua-duanya. Jadi jika saya faham apa yang dimasukkan oleh tok guru tersebut, itulah penjelasan saya. Moga-moga membantu, insya-Allah. Ada apa-apa soalan lain, nak beri komen boleh, nak bagi kritikan pun boleh, ya, insya-Allah kita bagi sedikit masa. Ada apa-apa lagi soalan daripada 4 orang yang hadir saat ini? Kalau tak ada, kita boleh tutup majlis.
Okey, jadi sampai sini saja. Terima kasih. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.